Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid saya. Kita berjumpa lagi dalam kelas matematik kita. Jadi kita sambung kepada topik kita yang seterusnya, iaitu penukaran nombor yang mana melibatkan perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, kita lihat dulu. Baca. Ingat matematik KSR sekarang ni kamu kena banyak membaca. Okey, kena banyak baca. Kita baca sini. Keluasan kawasan berhutan bagi Semenanjung Malaysia adalah seluas 5.78 juta hektar dan 4.9 juta hektar adalah hutan simpanan kekal. Sarawak pula mempunyai estet hutan kekal seluas 43/10 juta hektar, manakala kawasan perlindungan kekalnya pula adalah seluas 0.674 juta hektar. Bagi Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah telah menubuhkan sejumlah 3.5 juta hektar kawasan hutan simpan daripada kawasan tanah negeri. Sumber diubah suai dan dicapai pada 8 Oktober 2021. Kamu lihat di sini, ini sumber yang didapatkan tu. Okey, sumber ni daripada fakta yang betul lah. Okey. Okey. Jadi berbalik kepada situasi kita. Kita pergi kepada situasi kita yang pertama di sini. Kita lihat yang pertama. Dia kata tukar 5.78 juta kepada nombor bulat. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita lihat buku teks cara yang pertama. Okey, kita lihat buku teks cara yang pertama di sini. Okey, nampak ni cara yang pertama. Okey, bila cara yang pertama, dia kita buat dulu. Cara ni yang paling selamat dan antara cara yang paling saya suka lah, walaupun lambat lah. Okey. Kita jadikan dia sebagai nilai tempat dulu. Kita pecah nilai tempat, kita ingat bila juta dia adalah 7 digit. Jadi kita buat 7 digit. 7 digit. Banyak 7 digit. Bila 7 digit, kita masukkan nombor 578. Okey. Stop sampai sini. Okey, bila macam ni titik kita buang dulu lah. Okey, bila titik kita buang dulu. Jadi di sini kita akan tambah sifar, tambah sifar, tambah sifar, tambah sifar, tambah sifar. Jadi inilah jawapan dia. Ini yang cara yang paling senang. Okey, cara yang paling mudah difahami lah, tetapi dia lambat sikit lah sebab kita kena buat kotak ni dulu. Okey, kamu kena buat kotak ni dulu, macam ni kotak ni lah. Dia lambat sikit lah, dia leceh sikit. Tapi lagi mudah faham dan jawapan dia insyaAllah akan jadi betul. Okey, cara yang kedua, cara ini saya lebih prefer kepada murid yang mahir. Murid yang mahir lah. Maksud dia tahu bahawa bila dikatakan sebagai penukaran, okay, kamu kena tahu operasinya adalah darab atau operasi bahagi. Okay, bergantung pada situasi lah. Jadi bila di sini, dia tahu dia darab. Kenapa darab? Kenapa bukan bahagi? Okay, kita lihat di sini. Kita nak tahu darab atau bahagi, kita lihat di sini. 5.78. Kalau kita tak masukkan juta, 5.78 nilai dia, nombornya adalah kecil sebab 5. Walaupun juta lah. Walaupun juta, tapi nombornya kecil kan, 5. Rumah sah saja kan. Berbanding. Jadi kita nak besarkan dia. Bila nombor bulat ni kita nak besar. Jadi bila nak besar, dia akan jadi 5.780,000. Nampak? Kan besar? 5 juta. Yang ni 5. Okay, 5 saja. Ini 5.780.000. Ini 5.78 juta. 5.78 juta. Nampak? Sebutan dia pun kita nampak, oh nombor tu kecil je. Dari segi rupa. Tetapi hakikatnya bila ditukar, dia akan jadi nombor dia besar. Jadi nombor besar sebab tu kita guna operasi darab. Sebab tu dia guna darab. Kenapa darab dengan 1 juta? Sebab kita nak tahu nilai juta dia. Kalau dia kata 5.78 ribu. Jadi kita darab dengan ribu. Banding juta, kita kena darab dengan 1 juta. Jadi dapat terus jawapan dia. Okey, bila darab pula, kita kena gerakkan titik kita. Darab ini bukan darab bentuk lattice yang kamu kena buat macam ni kan. Kamu tak perlu nak buat bentuk lazim. Contohnya macam ni bentuk lazim. Okey, tak perlu. Darab ini hanya gerakkan titik saja. Bila darab, gerakkan titik ke kanan. Bila kita darabkan titik ke kanan. Okey, gerakkan titik kanan. Boleh faham? Okey, jadi dia akan dapat jawapan dia. Okey, kita lihat situasi yang kedua. Tengok anak panah saya, lihat anak panah saya. Okey, situasi yang kedua, dia guna cara yang kedua tadi. Okey, dia cuma gerakkan titik saja. Okey, ini lebih senang lah, gerakkan titik saja. Jadi dia akan dapat jawapan dia. Okey, yang mana yang saya pilih? Yang saya pilih adalah cara yang pertama. Dia lebih selamat.
Saya pilih cara yang pertama. Cara yang kedua ni bukan saya tak setuju. Saya suka cara kedua, tapi untuk murid yang kurang mahir, dia jadi susah sikit lah. Memang nampak cepat. Ni cepat. Murid yang mahir boleh guna. Tapi kalau saya, secara keseluruhan dia, saya memilih cara yang pertama lah. Lebih selamat lah. Boleh guna mana-mana. Tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okay, situasi yang seterusnya, kalau kamu lihat di sini, nombor 3 dengan nombor 4. Apa yang beza dengan yang pertama tadi, yang slide sebelum ni tadi adalah nombor 3 dengan nombor 4, dia adalah nombor bercampur. Jadi macam mana cara kita nak buat? Okey, kita lihat dulu kepada cara yang pertama. Kita lihat cara yang pertama sini. Okey, cara yang pertama, dia 4/3/10 juta sama dengan 4/3/10 darab 1 juta. Kemudian dia terus tukarkan jadi 4.3 ataupun 4.3, kemudian digerakkan titik dia sebab dia darab. Jadi 4.300.000. Kenapa dia dapat 4.3? Okey, kamu lihat di sini lah. 4/3/10 sama dengan 4.3. Okey, kenapa dia dapat 4.3? Okey, kita lihat di sini lah. Saya tukar daripada ni. Okey, kita lihat di sini. Okey, macam mana dapat 4.3? 4 tu 4 lah. Tak ada masalah. 3/10 ni. 3/10 kalau kamu ingat balik nota yang masa tahun 5, saya rasa cikgu-cikgu kamu pun dah pernah bagi. Sama dengan adalah 0.3. Ni kena hafal. Tak kena hafal boleh kamu kena bahagi. Tapi bahagi tu cerita lain pula kan. Jadi, sebenarnya kita kena hafal. Jadi, dia akan dapat 0.3 tambah dengan 4. Sebab tu dia akan dapat 4.3. Itu dia mana asal dia. Dia mana datang dia. Okey, kita lihat yang kedua pula. Okey. Kita lihat yang kedua. 4/3/10 juta sama dengan 4/3/10 darab 1 juta. Kemudian yang kedua adalah dia potong sifar ni, sifar bawah, sifar atas. Kemudian dia darabkan. Sebelum dipotong tu, dia tukarkan dia jadi 43/10. Okay, maksud dia kata tukar 43/10 kepada pecahan tak wajar. 43/10 kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 43/10. Macam mana dia dapat 43/10? Okay, tengok sini. Macam dia dapat 43/10? Dia akan jadi macam ni lah. 4/3/10. Kita akan buat darab tambah. Dia akan dapat 43/10. 10 darab 4, 40 tambah 3, 43. Jadi 43/10. Itu datangnya 43/10. Bila kaedah macam ni, apa yang dia buat adalah dia, bila macam ni, dia buat macam mana? Dia potong. Dia boleh potong lah. Kita guna kaedah potong lah. Potong. Bila potong, dia akan jadi 43 darab 100,000. Dia akan jadi 4.300.000. Okey. Dan cara yang ketiga, cara yang ketiga kamu lihat di sini, 3/5 juta. Okey. 3/5 juta, dia pecahkan 3 juta, dia pecah dua, 3 juta dan 3/5 juta. Okey, cara yang kedua ni. Cara yang ketiga lah. Okey. Jadi, macam mana 3/5 juta ni boleh dapat 600,000? Okey, nampak ni, tengok jadual dia, lihat jadual dia. 1 juta adalah 100,000. Jadi 1/5 juta 200,000. 1/5 juta 200,000. 1/5 juta 200,000. 1/5 tambah 1/5 tambah 1/5 dia akan dapat 3/5. Jadi 200 tambah 200 tambah 200 dia akan dapat 600,000. Jadi bila kamu buat macam tu, kamu akan dapat 3 juta tambah 600,000. 3 juta 600,000. Okey, antara ketiga-tiga cara. Cara satu, cara dua dan cara yang ketiga. Mana yang saya prefer? Saya pilih cara yang ketiga. Cuma cara yang ketiga ni dia lambat. Tetapi lebih memudah. Lebih faham. Cara yang pertama, cara yang kedua, murid yang mahir, yang sederhana boleh guna. Tapi untuk semua murid boleh guna cara yang ketiga. Bila kamu dah mahir, kamu boleh guna cara yang pertama. Kurang mahir sikit, kamu boleh guna cara yang kedua. Okey? Untuk permulaan, guna cara yang ketiga. Okey, ini boleh guna. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, yang tadi kita nak pecahan dan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Tetapi yang ini, kita lihat di sini.
Dia nak nombor bulat kepada perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, kalau tadi pecahan juta perpuluhan kepada nombor bulat, operasinya adalah darab. Yang ni operasinya adalah bahagi. Ya, betul. Bahagi. Itu saja. Kamu kena ingat itu. Kalau pecahan kepada nombor bulat, operasinya adalah darab. Nombor bulat kepada pecahan, operasinya bahagi. Perpuluhan kepada nombor bulat, operasinya adalah darab. Nombor bulat kepada perpuluhan, operasinya adalah bahagi. Sebab dari segi rupa, pecahan dan perpuluhan rupanya lagi kecil berbanding dengan nombor bulat. Kalau kamu lihat ni, 1/2, mana lagi besar? Nampak 50 lagi besar daripada 1/2. Sedangkan dia ni nilai dia sama. Okey, sebab tu dia kena darab. Boleh? Ini 0.5 dan juga 50. Sebab tu dia kena darab. Okey, sebab ini nampak kecil, ni nampak besar. Jadi bila naik kecil nak pergi besar, dia kena guna darab. Ni penukaran unit ni masa tahun 4, tahun 5. Okey, dia. Okey. Tahun 3 pun dah masuk dah penukaran ni. Penukaran ni lah yang konsep darab bahagi ni lah. Okey, jadi kita lihat yang pertama. Kita lihat saya padam dulu ni supaya tidak nampak keliru nanti. Ingat penukaran yang ni melibatkan operasi bahagi. Bahagi. Okey. Jadi kita lihat yang pertama ni. Cara yang pertama, cara yang kedua. Dia ada cara pertama, cara yang kedua dan juga cara yang ketiga. Betul? Oh, ni lain sikit. Cara pertama, cara kedua. Kita lihat cara pertama, cara kedua. Cara pertama, cara kedua. Okey, cara yang pertama, dia guna kaedah macam mana? Dia guna sama yang macam tadi, yang slide sebelum dia jadikan dia sebagai nilai tempat dia. Kita cerakingkan dia ikut nilai tempat dia. Kita kena buat kotak macam ni lah. Kemudian kita masukkan angka, kemudian yang tak ada juta tu kita letakkan sifar. Jadi bila kita nak pendekkan dia, kita letak je perpuluhan di tengah ni. Sebab kalau kita tak letak perpuluhan di tengah ni, sifar ni tak akan jadi apa-apa makna. Jadi nak bagi sifar ni bermakna, kita letakkan perpuluhan di sini. Kemudian baru belakang dia kita letak juta. Belakang ini, nampak ni, bila tak ada perpuluhan, dia tak jadi makna. Dia tak ada apa-apa makna. Ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Lebih baik daripada baik tak ada lah. Lebih baik tak ada. Okey, dia tak serabut sangat lah. Jadi dia akan jadi sifar 7. Ini cara dia. Ini mudah. Cara yang kedua adalah kamu kena jadikan dia sebagai pecahan dulu. Lepas pecahan, baru kamu tukarkan dia kepada perpuluhan. Ini untuk murid yang sederhana dan juga murid mahir lah. Tapi saya lebih prefer cara yang pertama lah. Untuk peringkat permulaan, guna cara yang pertama. Dah biasa, kamu dah buat dah tubi, dah tahu, dah mahir tu, barulah kamu pergi cara yang kedua. Pokoknya kamu tahu dari mana asal dia tu. Okey? Itu yang penting. Okey, nombor 2. Nombor 2 kita lihat sini, tukar 5,230,000 kepada puluhan juta. Okey, ini dia guna kaedah bahagi nak. Yang sebut tadi, bila nombor bulat kepada perpuluhan ataupun pecahan juta, dia kena bahagi. Sebab tu bila kamu bahagi, bila bahagi gerakkan titik ke mana? Bila bahagi, gerakan titik dia mesti ke kiri. Itu saja. Ikut bilangan sifar. Gerakan titik tu ikut bilangan sifar. Kalau sifar dia 6, 6 kalilah kamu gerak dia. Boleh? Okey. Yang ketiga, soalan yang ketiga, menyatakan 800,000 dalam pecahan juta. Ini perpuluhan senang. Bila pecahan pula macam mana? Okay. Sama juga, bila pecahan ni, kamu jadikan dia 800,000 ni 800 per 1 juta. Kalau 50,000, 50,000 per 1 juta. Kalau 120,000, 120,000 per 1 juta. Kenapa? Sebab dia nak pecahan juta. Jadi pecahan dia mesti dalam bentuk juta. Bila dah nampak macam ni, kamu potong sifar. Potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Okey, cukup sampai sini. Kalau kamu potong atas 5, bawah pun mesti potong 5. Jangan potong 6. Okey, mesti sama. Bila dah potong sini, kamu akan dapat 8 per 10. Bagi saya, bagi peribadi saya lah, sekiranya kamu dah dapat 8 per 10 juta pun, bagi saya sudah memadai. Bagi saya. Saya tekan lagi sekali, ni peribadi saya, bagi saya seorang. Okey, tapi bagi orang lain, yang terbaik, inilah kamu kecilkan dia. Kamu pemudahkan dia. Ingat balik, matematik tahun 3, pecahan, pemudahkan. Okey, pemudahkan dia. Jadi 8 per 10, kamu boleh gunakan sifir 2 macam yang dia buat ni. Guna sifir 2, kamu akan dapat jawapan dia macam ni. Boleh? Okey, seterusnya. Slide yang terakhir. Iaitu bila ada
Bila lebih. Bila macam ni 1,900,000 dia akan jadi macam ni lah yang kamu nampak di sini. Dia akan jadi 1,900,000 per 1 juta. Bila kamu potong sifar ni dia akan jadi 19/10. Okey, ingat bila bawah dia penyebut dia pengangka penyebut. Okey, bila penyebut dia 10, penyebut dia ni penyebut. Saya panggil dia pembawah. Istilah dia pembawah tu salah, tapi tak apalah saya sebab dia bawah kan. Sebenarnya penyebut bila penyebut dia 10, 100 atau 1,000 atau tak kira dah 10,000 tapi kita tahun 6 daripada tahun 1 sampai tahun 6 kita sampai 1,000 je bawah dia tak pernah lebih. Okey. Tak pernah lebih. Skor menengah lain cerita lah. Okey, dia akan jadi bila macam tu kamu cuma tolakkan satu saja. Contohnya 19/10. Bawah dia 10 kan? Satu ni kamu tolak ke depan. Dia akan jadi 1/9/10. Itu saja. Boleh? Bila penyebut dia adalah 10. Tetapi kalau 15/2, tak bolehlah kamu tolak 1. Tak bolehlah 1/52. Salah lah ini. Ini memang confirm salah lah. Tak boleh. Dia sekiranya 10, 100 dan 1,000 kamu boleh tolakkan saja ke depan. Okey, tolak. Kalau konsep dia kenapa satu tak depan? Kerana kamu kena bahagilah. Bahagi 19 bahagi 10. Jadi kamu dapat sini 1. Sini akan dapat 10. Ini akan dapat 9. Jadi 1/9/10. Ini konsep asal dia. Okey, yang masa tahun 3 dulu dah belajar dah. Nombor bercampur. Okey? Okey, kita masuk kepada latihan. Okey, kita pergi kepada latihan. Kita lihat di sini, saya tunjuk laser. Tukar perpuluhan juta kepada nombor bulat. Yang pertama sifar 4 juta, yang kedua sifar 12 juta, kemudian 1,8 juta. Kita nak tukarkan dia kepada nombor bulat. Okey, saya guna cara yang mahir lah. Mula-mula saya tunjuk dulu. Kita guna cara yang saya suka tadi tu, ialah kita jadikan dia sebagai nilai tempat. Kita cerakingkan dia. Jadi ingat juta ada 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 lah, 7 tempat. Okey, 7 tempat ni lah. Kita buat kotak dia. Buat macam ni lah. Okey, kotak dia. Kotak macam tu cukup dah. Okey. Sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang ni kita masukkan dulu. Sifar 4. Okey, sifar 4 dah. Kemudian yang ni kita masukkan sifar, 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 sifar dan sifar. Itu sahaja. Kemudian kita tulis jawapan dia adalah, bila macam ini, ada titik perpuluhan tak? Tak ada titik perpuluhan. Jadi ini kita boleh potong. Dia akan jadi 4, sifar, sifar, sifar. Sorry. Okey, 4 sifar, sifar. Kemudian sifar, sifar, sifar. Jadi jawapan dia adalah 400,000. Boleh faham? Itu cara yang mudah. Okey. Okey, yang B, kita guna cara yang mahir. Kita guna gerakkan titik. Jadi sifar perpuluhan 1,2 juta. Okay, ingat, darab dengan 1 juta. Okay, jadi kita gerakkan titik berapa kali? 6 kali ikut bilangan sifar ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan nombor ini kita akan letakkan sifar di tengah dia. Lebih jelas kita buat macam ni lah. Kamu tak nampak. Sifar perpuluhan. Okay. Sifar perpuluhan 1. Okay. Kita gerakkan titik dia pada darab juta. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi yang ni kita hanya letakkan sifar. 1, 2, 3, 4. Kemudian bila macam ini kita buang sifar itu. Kita letakkan 1, 2, 120,000. Okey. Yang ketiga, 1 perpuluhan sifar 8.
Kita gerakkan titik dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Sebab 1 juta ada 6 sifar. Jadi kita gerakkan sifar. Jadi yang ni kita boleh letakkan sifar. Sifar, 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 sifar. Jadi bila kamu tulis jawapan dia, kamu akan dapat 1 sifar 8 sifar, 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 sifar. Boleh? Juta? Juta tak perlu isi sebab ni kamu dah tukar dia kepada nombor bulat. Okey? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2. Tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, yang A. 9/10. Okey, ini macam mana cara dia? Kita darab dengan 1 juta. Ini saya kira cara cepatlah. Saya tukar dulu cara biasa dulu. Kita tukarkan dia kepada perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 9. Kemudian kita buat cawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan nombornya. Sifar 9. Titik tak perlu. Jadi yang belakang ni kita cuma letakkan sifar, 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 sifar dan juga sifar. Jadi bila kamu tukarkan dia, dia akan jadi 9. Ini tak perlu. Sifar 900,000. Okey, boleh Okey, yang ni pula 1/2 juta. Okey, kita darab dengan 1 juta. Ini saya guna cara cepatlah. Okey, darab 1 juta, kita guna kaedah potong. Di 1, sini akan jadi 500,000. Jadi jawapan dia adalah 500,000. Okey, seterusnya. Okey, tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, ni nombor bercampur lah, nombor bercampur. Jadi kita tengok yang pertama, kita lihat yang pertama. Tukar pecahan juta. Okey, lihat yang pertama 9/34 juta. Jadi 9/34 juta. Okey. Saya pecahkan dulu Saya pecahkan dulu. Dia akan jadi 9. Okey. Dan 3/4. 3/4 itu dia akan jadi sifar perpuluhan 75. Ini kita boleh tengok nota lah. Okey. Jadi sifar perpuluhan 25 ni bila kamu buat cawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu masukkan nombor dia. Sifar 75. Kemudian belakang ni kamu letakkan sifar, 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 sifar. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 750,000. Bila kamu tambahkan dengan 9, tambahkan ni 2. Ke sini, saya buat naik atas. Dia akan jadi 9,750,000. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, kita tukarkan terus 8. Ini dia akan jadi perpuluhan 8 sifar ataupun 8 sifar juta lah. Ni 4/5 ni adalah sifar perpuluhan 8. Okay, jadi kamu dah dapat macam ni, 8/8. Kamu gerakkan titik, dia akan jadi 8,800,000. Itu sahaja. Boleh? Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, selamat belajar dan bye.